antaranya lawan diri, mujahadah diri, jangan malaslah untuk belajar. Okey. Kita nak sambung kat mana ni, Wah? Okey, muka surat 34. Ha? Baris ketiga, muka surat 34, baris ketiga dari bawah, dan nafsu itu mesti dimusuhi. Okey. Saya tuju slide apa yang lepas? Yang lepas. Yang last kali apa? Slide. Selanjutnya, pada kedua, aku melihat Ustaz. Aku melihat arahan Allah. Okey. Okey. Tengok slide ni. Tengok slide ni. Kita tengok kat mana berhenti. Okey. Tengok ni. Okey, ni. Ni. Betul, Ustaz. Dah. Ya, ini Ustaz, ganjaran betul. Okey, ni yang last lah. Okey. Sekarang ni topik yang kita nak bicara ni ialah ni. Apa lah ni topik ni? Betul tak? Orang ikut nafsu, orang tunai kehendak nafsu, orang tak lawan nafsu. Jadi benda yang kita cakap sekarang ni ialah nafsu. Kita tengok ni sekejap. Dan kita mungkin dah cerita dengan satu cara yang lain lah. Tapi saya nak cerita cara macam ni. Ini manusia. Dalam diri dia ni, ada benda yang selalu kita lukis hari ni. Nama dia apa? Nama ku punya? Hati. Okey. Ni hati dia ni. Macam biasa, kita dah cakap banyak kali, dia adalah apa? Dia adalah apa? Raja. Dia adalah raja. Raja dalam mana? Raja dalam diri. Okey. Dia raja dalam diri. Maka berebutlah jawatan raja ni oleh dua makhluk. Siapa yang berebut? Syaitan. Malaikat. Dengan malaikat. Syaitan dengan malaikat. Mari kita faham benda ni dululah. Ni syaitan. Okay. Ini dua makhluklah dikatakan menjadi rebutan. Ini menjadi rebutan. Kita faham situasi ni. Baru kita tahu peranan dia sangat penting dalam kehidupan kita. Lama. Dia nak rebut title raja ni. Nak rebut title raja ni. Tetapi akal ini, hati ni, dia ada akal kat sini.
Ke atas lah maksudnya. Dia ada akal sini. Akal ni sebagai apa? Penasihat. Ini akal ni sebagai penasihat. Tengok gini ya. Ini akal ni sebagai penasihat. Dengan memberi input-input yang baik kepada hati, supaya raja ni, dia ada rakyat dia, untuk dia beri arahan pada rakyat ni. Rakyat ni nama apa? Anggota Tujuh. badan. Anggota badan. 7. Rakyat ni adalah 7 panca indera. Ini rakyat ni. Ini dia tak ada buat apa. Dia hanya arah atau perintah. Ni. Arah atau perintah. Kerja dia ni. Pada siapa? Ni. Dia order, command. Kali ni. Dia rebutan ni. Syaitan ni dia ada kerjasama. Syaitan ni kita kena faham, dia bekerjasama dengan apa? Dengan nafsu. Kat sini nampak dia peranan. Ni. Maknanya, dia akan mudah masukkan apa saja dalam dia punya ajaran, apa saja apa, kalau nafsu ni dia kuat. Dia akan kerjasama dengan nafsu ni untuk menawan raja ni. Dan letak nafsu ni dalam diri. Kat sini lah. Dia rebut ni untuk masuk sini. Bila nafsu ni dia berjaya dengan syaitan untuk mengawal hati, maka dia jadi raja. Maka dia jadi raja. Kenapa? Akal ni gagal menasihat hati ni. Akal ni gagal menasihat raja ni. Jadi hati ni telah ditawan oleh dua ni. Ini satu. Ini satu. Ini kerjasama ni. Ini satu. Ni. Jadi ini dua lah ni yang merosakkan raja ni. Merosakkan hati yang kawal ni. Dan dia akan mengarahkan 7 panca indera ni pada benda apa? Pada benda dosa. Jadi tugas manusia terhadap nafsu. Ni. Apa tugas dia? Apa tugas dia buat? Kawal. Lawan. Ya. Lawan. Lawan nafsu. Mujahadah. Lawan. Tetap lawan. Lain macam. Dan macam. Maknanya apa maksud lawan? Berterusan. Ni ada tetap lah. Ini kempen pilihan raya ni kan orang kata kempen pula. Bukan. Terus lawan. Satu, lawan dia. Ni. Nombor dua. Tingkatkan martabat dia.
hingga ke tahap paling kurang nafsu Mutmainah. mutmainnah. Ni. Mutmainnah. Ni. Okey, saya nak bawa ni. Sering tapi ni, sering tak? Jap. Sekejap, yang belah bawah tu belum saya. Cepat-cepat le. Udah. Dah. Okey, saya besarkan sikit le. Bagi ambil gambar. Okey. Alhamdulillah. Dah ambil gambar dah? Dah Ustaz. Dah start. Terima kasih. Okey. Kami pulang balik atuk punya nak pulang balik atuk handphone. Dah. Lebih. Dah. Dah datang. Okey. Lebih. Ah. Cukup. Ya. Jam dulu. Duduk. Sorry Buang anak nak balik. Okey. Ya. Tengok ni. Kak Ina. Oh my, Kak Ina. Okey. Tengok ni, slide ni. Kita masuk lagi new slide. Saya dah cakap dulu, nafsu ni ada berapa peringkat? 1, 7. 7. 7. Kita lukis 7 ni. 4, 6, 7. Nampak ke tidak? 7 tingkat. 7 tingkat. Nampak. Tulisannya tak nampak. Okey. Belum tulis ke cik? Nanti makcik boleh tulis lagi. Bagi warna kuning biar senang. Biar mudah kelihatan pada tulisan. Okey. Paling rendah nama dia amarah. Okey. Naik lebih sikit nama dia Lawamah. Awamah. Ini boleh mulhamah atau mulhimah. Lagi, ini mutmainnah. Lepas mutmainnah, radiyah. Lepas radiyah, mardiyah. Lepas mardiyah, kamilah. Ini tahap selamat. Ni.
Ni ke atas. Ni ke atas. Kita namakan dia tahap nafsu yang selamat. Ni tahap nafsu yang selamat. Mana selamat ni tak neraka. Semoga dia cakap terus itu. Yang selamat. Ni. Ini ulama kata apa? Tahap nafsu kebanyakan orang Awam. awam. Ni. Tahap nafsu kebanyakan orang awam. Kalau ni tahap nafsu selamat, maknanya yang bawah ni apa? Kurang selamat. Selamat. Bahaya. Bahaya. Imam Ghazali dia cakap satu pertanyaan. Kalau tak lepas ni, hidup mati dengan nafsu ni, dia kata senang je. Ahli neraka. Na'udzubillah. Ni. Ni ke bawah. Jadi sebab tu lah, kita nak kena kenal ni apa, ni apa, ni apa, ni apa. Supaya kita pastikan kita ni berusaha sungguh-sungguh naik ke sini. Okey. Ni kat sini. Macam mana nak kenal nafsu ni? Caranya paling mudah. Kita tengok apa ni? Tengok sini. Kita buat satu sini. Reaksi terhadap dosa. Korang salin tak? Salin. Aku hari berat 2 kali tidur ni. Tidur setengah jam bangun ke kelas. Tidur 20 minit bangun 5 minit biasa. 2 kali tidur ni. Macam nombor 2 ni. Kau kesian kat aku. Salin. Jangan buat tak tahu je. Dia ada dosa. Dah salin Ustaz. Salin Ustaz. Apa reaksi ni? Takkan Salin nak cakap pula. Cakap le, tunjuk le, salin. Saya tak campur dah hal ni. Jangan buat. Bahaya. Bahaya. Apa reaksi nafsu amarah terhadap dosa? In one word, apa dia? Tak peduli. Yang selalu salah dan cepatlah sambung. Lebih jadi. Yang selalu salah dan Dah banding tu. Balik nak buat sambung balik tu. Saya tak tahu. Bangga dengan dosa-dosa. bangga dengan dosa-dosa. Oh. Tak pandai nyanyi Ustaz. Tapi ajar tak tahu pun tadi. Bangga, dia bangga. Dia tak peduli satu hal. Dia tak peduli. Dia tak rasa apa-apa buat dosa. Malahan dia bangga. Oh ni bangga ni nama dia. Dia bangga ni yang menunjukkan nafsu dia amarah. Maknanya dia nak pergi ke selamat ni jauh lagi kerja dia.
Dia kena naik lagi satu tangga, dua tangga. Dia cerita dengan orang. Aku semalam pergi sini, pergi gitu. Buat begini, buat begitu. Bangga. Semalam aku lawan laki aku. Baru dia tahu siapa aku. Bangga. Dosa. Bangga tu maksud apa bangga? Dia mencerita dengan megah. Bermegah-megah. Dia jumpa budak-budak muda. Budak-budak nakal Dia kata, kau alah, ini yang kau boleh buat nakal. Kau tak pakcik dulu. Kau tengok, dia kata pakcik dulu ni kau sebut nama pakcik, semua kampung tahu tau. Orang kampung menggeretar dengan nama pakcik. Kau tanya orang ni, kau tanya makcik ni. Kau tanya tu, yang kata apa gangster kawasan ni. Dah tua dah gangster tu. Kau pergi tanya nama dia, kau sebut nama aku. Kau tengok dia menggigil tak menggigil. Dia bangga dia bangga. Dia bangga apa? Dia bangga orang tu takut dengan dia. Dia tak sedar kan. Dia masih lagi memegang piala amarah. Apa dia? Walaupun dia kuat mengaji, kuat solat. Walaupun dia kuat mengaji. Oh, tak ada makna lah tu ya? Tak ada makna lah. Nafsu ni kat level bawah lagi. Oh, okey. Kalau kau mengaji, kau solat, tak adalah ada amarah lagi. Tak ada amarah lagi. Dia bangga dengan dosa dulu dan dosa sekarang. Dia kata dulu kau pakai skirt sini, aku dulu pakai skirt atas lutut tau, dia kata. Kau tanya Pak Mail tu, dia tengok aku pengsan. Pengsan di tengah jalan. Mabuk kepayang dia kata. Oh, ini tak bagus lah cakap gitu. Patutnya tutup, jangan cerita. Lepas tu taubat dengan Allah. Ya Allah, dulu aku macam ni. Dulu aku buat banyak lelaki berdosa, ya Allah. Tengok aku pakai seksi. Dan aku bangga, aku seronok. Aku seronok orang kata aku seksi. Biasa tak dengar orang cakap macam ni? Biasa Ustaz. Ada Ustaz pernah dengar. Ada. Dia besar. Tak tahu buat betul-betul lah Ustaz kan? Ya. Ulama Syria tu siapa nama dia? Habib Omar. Dia kata apa? Tanda kau taubat, kau geli dengan cerita dosa kau. Kau kata geli tak geli? Tak boleh cerita. Geli dengan dosa tu. Dan geli nak ulang balik. Tu buat tanda kau taubat. Kalau dia bangga dengan dosa, itu nama dia amarah. Bangga. Jaga-jagalah. Tak sedar. Tapi nak tahu tahap dia bangga dengan dosa. Okey. Kebanyakan. Okey, ni. Ini reaksi terhadap dosa. Ini cara-cara mudah lah yang guru-guru bagi panduan tu ni. Okey, apa reaksi nafsu-nafsu ni untuk tahu dia dia ada ciri-ciri dia yang lain lah. Tapi ciri yang utama ni kita tengok reaksi terhadap dosa. Ni. Lepas tu ni. Apa reaksi dia? Sal. Tapi masih buat dosa. Dia kesal tapi dia masih buat dosa. Dia buat dosa, tak patut dah aku buat dosa. Tapi diulang. Dia ada taubat tapi diulang. Dia taubat tapi diulang. Dia ada taubat tapi diulang.
Kat sini pula, yang beza dia kat sini, dia tak ada taubat. Dan dia terus buat dosa. Yang kat sini pula, dia ada taubat. Dia kesal. Tapi dia ulang balik. Itu je beza dia. Inilah yang ulama kata kebanyakan orang awam dia memiliki nafsu yang nama dia lawamah. Ni lawamah ni. Okey, kalau yang ni mulhimah atau mulhamah, ini apa perkataan dia? Tak buat dosa. Tetapi Itu. Teringat. Hati. Teringat. rindu. Ni. Apa maksud hati rindu? Rasa nak buat. Terkenang-kenang. Terkenang-kenang, ada rasa nak buat kadang. Dulu guru bagi contoh apa? Dia pergi komplek. Dia dengar lagu 60-an ni. Indahnya alam dalam renungan. Kaki jalan jubah goyang, babe. Itu dia. Kaki dalam jubah goyang. Orang tak nampak. Tangan macam ni Muda-mudi berpandang. Hati nyanyi Nostalgia Ustaz, nostalgia. Nostalgia. Itu yang guru kata mulhimah. Tapi dia tak berdosa. Tapi dia terkenang. Dia teringat. Dan kadang-kadang ingat tu buat dia terseronok. Buat terseronok. Senyum Ustaz. Senyum dia. Tu orang rindu rindu. Nak buat tak dapat. Orang rindu, macam orang rindu lah nak jumpa mak tak dapat. PKP. Ni datang negeri jumpa mak, peluk cium mak, tanya dia balik apa khabar, seronok ni makan sama-sama. Tapi kalau orang rindu dosa, nak buat tak dapat. Kenapa? Dia dah ada fahaman dalam hati dia dan dia tak berdosa. Tapi dia masih ada rindu. Orang rindu dendam ni kalau dia buat, teruk. Jadi dia sekarang ni, dia kena buang rindu ni untuk dia melepasi nafsu dia. Satu pagar yang selamat, nama dia mutmainnah. Ni. Dekat sini ada panggilan daripada Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini kat sini. Kat sini. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kat sini lah. Jadi reaksi dia kat sini. Nak kenal reaksi dia berdosa. Dekat mana kita? Kalau ada kat sini, kita lawamah. Kalau ada kat sini, kita amarah, na'udzubillah. Kalau ada kat sini, kita muhimah. Jadi sini dia cuma perlu satu tingkatan untuk naik kepada tahap selamat. Kalau dia kat sini atau dia kat sini, dia kerja dia kalau kat sini, kerja dia teruk. 1, 2. Dia nak ada tingkat ni. Untuk letakkan nafsu dia kat sini. Ini borderline inilah yang dikatakan border yang selamat ni. Kalau itu. Apakah senjata yang paling utama untuk dia naik? Apakah cara yang paling utama? Ini kat sini.
apakah benda yang paling utama dia kena buat Lawan. supaya dia dapat naik daripada tahap ke tahap. Taubat. Lawan istiqomah. Dia dah naik ni. Dia dah naik ni. Dia dah naik sini. Jadi ni untuk naik ke satu peringkat ni, dia memerlukan satu benda. Ni nama dia apa? Ada. Ni. Allah. Apa tu orang Islam ni? Taubat. Dia kata apa? Mujahadatun nafsi. Ejaan Ustaz, ejaan. Mujahadatun nafsi. Atau kita boleh juga kita faham benda ni macam mana ulama-ulama beritahu lawan yang lawan ni. Ni lawan nafsu. Ni. Supaya sampai sini. Jadi setiap nafsu ni dia ada ciri-ciri dia lah. Supaya kita kenal kita berada di mana. Jadi benda yang nak lawan ni. Ni benda yang lawannya. Ni. Ini kita panggil apa ni? Ni apa? Tingkatan nafsu. Ni apa tujuh ni apa ni? Tahap. Peringkat atau tahap. Tingkatan. Tingkatan atau peringkat. Tahap-tahap atau ada kita kata tingkatan. Ni. Ini nafsu yang selamat ni ke atas. Nafsu yang bahaya ni sini. Jangan mati dah kenaan nafsu mana-mana ni. Imam Ghazali kata, ini bawah ni adalah nafsu neraka. Dia kata yang kita itulah. Jadi ni, ini bila kita kata kita nak lawan dia, kita kata kita nak lawan ni, nafsu ni. Okey. Salah hero lah. Untuk kita lawan, nombor satu kena buat apa? Buang baju rumah. Kenal. Kenal dia. Kenal. Siapa nafsu itu.
Oh lah. Kenal siapa nafsu itu. Bila dah kenal, barulah kita tahu bagaimana dikatakan kaedah. Kita tahu pula kaedah melawan nafsu. Benda ni rasanya dah belajar kan? Budak baru belum. Baru dengar. Dah belajar Ustaz. Dah belajar kan? Dah. Ulang lah Ustaz. Saya tak kisah nak ulang. Saya takut. Ulang kaji. Saya takut ada kawan-kawan rasa bosan. Ini yang saya paling bimbang. Ustaz. Saya bimbang nanti Ustaz ni saya cakap benda yang sama. Ini bukan benda sama. Ini kelas ni. Ini kelas ni. Yang dulu saya cakap kelas lain. Jadi bila kita ikut semua kelas, kita akan nampak, ini dah cakap. Itu. Yang paling saya bimbang datang rasa bosan. Saya cakap pasal nafsu, pasal mutmainnah. Ini yang saya bimbang ni. Ada orang dia punya harapan tinggi. Dia dah nak dengar apa yang dia dah belajar. Ada orang gitu. Sebab apa yang cepat? Depan. Dia apa dia? Ini satu belajar berulang-ulang, ni satu kaedah yang pernah diajar oleh Rasulullah SAW. Bagaimana cara Rasulullah SAW mengajar para sahabat. Betul. Dia manusia ni Ustaz. Kita tak boleh kata macam ni Ustaz. Dah berapa kali dah aku ingatkan kau, tak boleh. Memang dia kena lain kali. Dia kena sebab apa Rasulullah SAW didik para sahabat 80 tahun. Hari-hari dia tahu beritahu benda yang sama. Betul. Menjadi sunnah pula. Maka lahirlah WhatsApp para sahabat. Sebab kita Dia tak apa Madin, saya bimbang konsep ni tak dipahami. Itu je masalah dia. Konsep tak dipahami. Padahal ini je benda yang penting, yang sangat penting. Bila konsep tak fahami, dia kata ni dah belajar. Tapi dah belajar, tanya pun tak faham. Jadi kita kena tahu cara lawan dia. Lawan dia. Okey, mula-mula kita nak tengok ni dulu. Ni kenal. Kenal. Okey, ambil gambar dulu. Sudah? Sudah ke belum? Sudah. Okey. Dah Ustaz, dah. Alright. Ni. Ini. Kenal dia. Musuh batin. Musuh batin bagi orang Islam, musuh batin bagi manusia. Kalau kita kata musuh bagi orang Islam, ada berapa musuh orang Islam ni? 5. Ada berapa? 5. 5. Apa ni, Ikhwan? Allah, kafir. Orang kafir yang mentang agama Islam. Kata sebut itu. Orang kafir mentang agama Islam. Nombor 2. Nombor 2, orang Islam yang menentang orang Islam. Munafik. Orang munafik yang asal dengki. Yang ketiga tak ingat Ustaz. Nombor 3 ingat? Nafsu syaitan. Itu 4-5. Nombor 3. Nombor 3. Tanah ayat. Munafik. Ikhwan susun macam ni. Orang Islam yang menentang orang Islam. Orang munafik. Orang Islam yang asal dengki sesama Islam. Asal dengki dia tinggal tadi. Asal dengki. Dia dengki, dia tengok orang maju, dia dengki, dia tengok orang ni boleh buat ni, dia dengki. Tak sedengki tu ada. Ini nama apa? Gambar ni macam aku kenal. Gambar baru Ustaz itu. Macam tengok macam aku kenal gambar ni. Di mana aku nampak gambar ni? Oh, ni gambar dekat dewan ni kan? Okey. Buat semangat bakar sikit.
Ni masa dekat ni. Baru lepas belajar. Okey. Eskapadi. Eskapade. Wow, baru pandai jadi sebut eskapade. Baru dapat makas. Eskapade sebenarnya. Escapade, berkepit apa yang berkepit? Tengku tak ada Tengah hari tadi ada. Tengah hari tadi ada Dia PM saya. Baik, kami dengar yang lawak menebas tu. Kiki. Apa yang lama? Sorry. Minta ampun tengku. Sorry. Dia kan tak ada. Ada tengah hari tadi dia kata minta maaf. Minta maaf. Menebas. Okey. Ni kita kenal dia ni, dia salah satu musuh batin. Musuh batin, kalau elok kita buat macam ni, salah satu daripada salah satu musuh batin yang ada dalam diri. Apa lagi satu musuh batin? Syaitan. Jadi, tengok sini, mungkin boleh tambah sini, tu yang Wan kata tadi tu Wan. 5 musuh mukmin. Tadi tu. Nanti, tak apa, nanti kan saya tunjuk balik. 5 musuh mukmin. Buatlah 5 cabang. Buat 5 cabang ni. Yang pertama, nama dia orang kafir. Orang kafir macam mana? Yang menentang Islam. Buat je ni. 1. Buat lagi. Apa? Munafik. Nombor 3. Apa? Orang Islam yang hasad dengki. Nombor 4. Buat lagi. Nama dia nafsu. Kat sini dia ada. Nombor 5. Tulis lagi. Nama dia syaitan. Wah. Ya Ustaz. Tadi saya jumpa Cikgu Din. Cikgu Din. Ingat tak saya cakap Cikgu Din Nanding? Cikgu Din. Ingat tak masa kuliah subuh tu dia datang kat saya? Masa saya nak mula mengajar. Cikgu Din. Dia selalu pakai beg macam bawa ni, beg bawa komputer tu. Dia kalau datang belajar dia pakai. Okey, Haji Din. Panggil Haji Din lah. Tapi Haji Din ramai gunung sana. Tapi dia bukan cikgu kan? Dia bukan cikgu. Dia dulu cikgu. Bukan. Dia kata dia cikgu? Bukan Ustaz. Dia bukan cikgu Ustaz. Dia sebelum tu, dia meniaga Ustaz. Dia kan dia meniaga lah. Saya meniaga. Tapi sebelum tu dia bukan cikgu dia. Dulu dia cikgu bahasa Inggeris dekat Maran. Ya? Lama dah tu. Dia Haji tu panggil apa? Panggil Haji Din juga. Haji Din juga. Tapi dia ada slang lain Ustaz. Ada tambahan dia Ustaz dia panggil. Haji Din, pop-pop, dodok macam tu. Amboi. Banyak nama. Yang Bilal Haji Din. Haji Din Mansur. Ya, Haji Din Mansur, betul. Yang abang yang banyak tanya tu Haji Azizi. Azizi, betul Ustaz. Aduh, Azizi. Ada satu soalan lagi tak jawab ni. Dia jawapan dekat kitab ni. Minggu depan dia tanya. Mampu aku tu jawab. Tapi kalau dia tak ada, dah seronok pula. Orang lain dia jawab. Memang dia arahkan Ustaz. Bagi dia memang buat soalan. Apa-apa Ustaz dia datang bilang. Bagi-bagi tolak kat dia. Tapi 1-2 soalan je tak boleh. Elok tu Ustaz. Masuk dalam grup elok dah tu. Dalam grup tak boleh. Benar dah jawab. Boleh. Okey. Ini dikatakan musuh apa? Zahir. Haji Din Bilal kenal tak Cikgu Din tu?
Tahu tak nombor satu? Tak perasan Ustaz. Tu. Nanti dia tunjuklah. Tak apa, nanti awak bagi tahu. Awak dia kenal Ustaz. Haji kenal tapi awak bagi tahu. Dia ada Haji Din dot. Kenal Ustaz. Dia Kenal. ada nombor dia. Haji Nasir kenal? Kenal. Tadi lepas belajar, dia tepuk saya di belakang. Dia dengan menantu dia. Dekat Maritim. Dia kata dia jumpa Sanik. Sanik tu ketua unit peranian tu lah. Dulu betul cikgu tu. Dulu Dulu lama dah kan? Dulu lama dah. Dah lama peringkat tu. Dia kata dengan saya anak dia bawa oksigen dekat Greek. Betul. Betul dia cakap patah bukan patah, luka. Ya. Jadi dia bawa balik Greek ni kata. Kian dia dengar. Dia yang cerita dengan saya dekat Maran tu ada kubur terbakar tu dia tu. Dululah dia kata pasal dulu cerita. Okey. Ni tadi dia pakai smart pakai batik. Tu jumpa siapa? Dia kata jumpa bos. Okey. Beginilah. Ni dua ni. Ni dua ni batin. Ni 5 musuh. Okey, ambil gambar dulu. Dah. Okey. Balik. Ni kita dah cerita ni. Apa sifat dia? Sifat nafsu ni. Dia sentiasa mengajak berjahat. Dan dia memiliki peringkat. Dan dia ada ciri dia. Ni kita belajar tadi ni. Apa lagi kita kena buat? Mengetahui kaedah melawan. Okey. Ini gambar. Dah. Dah Ustaz. Okey. Lepas ni, kita dah baca ni. Kita nak tengok where are we now. Kita nak tengok kat mana nafsu kita. Kita ni berada pada tahap nafsu apa. Kita tengok ciri. Ni ciri-ciri. Kita pergi pada nafsu yang paling rendah. Ini mutmainnah. Ini amarah. Tengok kita ni berada kat mana. Itu nama dia muhasabah. Itu nama dia muhasabah. Muhasabah ni kita tengok diri kita kat mana berada. Kalau kat sini naikkan lagi, kat sini naikkan lagi, kat sini naikkan lagi. Okey. Apa orang-orang nafsu amarah ni? Dia selalu terdedah dengan godaan nafsu dan syaitan.
dia mudah tengok, dia mudah ikut. Nafsu ini sering mengajar manusia buat jahat, sama ada tahu kalau itu jahat atau dia tak tahu kalau itu jahat. Menakutkan orang nafsu amarah ni bukan dia tak tahu itu jahat. Dia tahu itu jahat. Paling takut dia kata benda tu tak jahat. Tu amarah ni dahsyat. Contoh apa? Contoh apa kita dengar orang marah cakap? Dia kata berzina ni tak salah. Kenapa tak salah dia kata? Suka sama suka kan? Dan dia guna perkataan agama. Apa? Kan redha meredai. Amboi. Dia boleh guna word agama tu, nafsu tu jahat ni. Kan redha meredai kan? Apa dah salah dia tu? Kalau dia kata zina, kalau dia cakap pasal zina, itu tidak salah. Bila redha meredai, apa jadi pada dia? Yang kita dah belajar dulu. Menghalalkan bendanya haram yang ijma' ulama' pada dia. Murtad. Murtad. Tahu tak murtad? Na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik. Tahu tak? Dia menghalalkan bendanya haram yang telah dimaklum dalam agama. Ijma' ulama' dan orang tahu. Hatta orang kafir pun tahu kadang. Ini bahaya ni. Lepas tu orang sini kadang-kadang kita jangan layan cakap dia. Jangan lawan. Kita lawan nanti pun dia keluar pertanyaan murtad. Dia kata apa lah haram ni lah. Dia kata suka sama suka. Yang tak suka ni. Kalau satu golongan tak suka pun haram. Dia boleh cakap macam ni. Lepas tu dia kata ni hak sebagai manusia. Sepati nak buat apa? Kalau dah masuk hak ni yang baik, yang habis ni, yang bahaya ni. Kalau dia tanya, kalau dia cakap itu antara dia dengan Allah. So macam mana? Itu tak apa. Itu bukan tak apa. Itu dosa. Memang ada dosa. Itu antara dia dengan Allah. Memang antara dia dengan Allah. Tapi kita berhak juga untuk memberitahu dia jangan buat. Dia subahat lah kalau kita nampak dia buat maksiat gitu. Memang orang situ selalu cakap itu. Okey. Orang kalau buat dosa ni, bila orang tegur dia, dia kata itu urusan dia dengan Allah. Memang urusan dia dengan Allah. Apa pun urusan dia dengan Allah, betul. Mati nanti Allah tanya dia, tak tanya kita. Tapi sebagai orang yang boleh menasihat, kita cakap dengan dia, ni yang buat. Ada suami cakap, jangan risau, aku dosa ni aku dengan Allah. Jangan risau. Memang tak risau. Betul tak? Memang siapa tak risau. Tak apa pun tak boleh dia jadi apa dalam kubur. Betul tak? Sekarang ni mana ada orang kisah apa jadi pada orang kubur. Kata anak-anak pun tak boleh apa bapak jadi kubur. Tak boleh. Kata bapak pun tak boleh apa jadi kubur. Itu dia, amalan dia ditanggung. Dia tanggung sendiri. Itu yang banyak orang guna pada tu. Lepas tu dia terima kasih lah. Allah hantarkan seseorang tegur apa dia buat salah. Lepas tu dia terima kasih. Tapi yang kita baca dalam ayat awalat, nasihat ini perit, pedih. Kalau terima, halangan dia adalah apa? Nasihat yang kedua, ayat awalat. Nafsu. Faham tak? Nafsu macam mana? Nafsu ni. Nafsu amarah ni. Memang dia tak terima nasihat. Nombor dua, ciri dia apa? Dia tak rasa kesal. Tak ada balik rumah. Kesal aku buat ni, kesal aku buat. Tak ada. Sedetik pun tak ada. Tak rasa sedih. Tak patut aku buat. Duka atas jahatnya. Malah rasa lega. Ni bahaya ni. Malah rasa lega. Bukan lega. Gembira. Itu dia cakap tu, semalam best lah gitu. Mabuk. Rugi yang kau tengok aku. Rugi dia kata, rugi.
Malam balik happy lah, mabuk, ini, gitu. Dia sebut lah apa perkara. Orang lepak kat sini, gitu. Rugi lah, kau betul-betul orang yang rugi. Wah, cara cakap ni macam dalam kitab. Orang-orang yang rugi. Sebenarnya siapa yang rugi? Dia yang rugi, sadar. Sadar. Lepas tu kawan dia kata, memang aku rugi lah. Kau lah tak ajak aku. Ni kali kau ajak lah aku. Macam tu pula. Saya dulu masa dekat ITM, saya punya schedule ni, minggu ni saya balik rumah, minggu depan saya tak balik. Saya akan pergi makan nasi ayam dekat Kelang. Lepas tu, dari Rarau Kelang, saya balik ITM. Ada bas yang masuk pada dalam asrama perindu. Jadi minggu depan Sabtu, saya balik. Lepas tu minggu depan lagi, saya tak balik. Jadi mak saya dan kakak saya ni, kakak saya yang tanggung saya belajar ni tahulah kami rutin. Dan saya pernah dulu sekali, saya teringat tau. Saya dulu bas, kalau bas ni tak penuh, dia tak jalan. Dulu kan bas kan, bas dulu lah. Jadi saya tak tahu saya pergi mana lebih Kelang. Mungkin saya nak balik ATM ke, atau saya nak pergi tempat lain tak tahu. Dulu dalam bas, saya teringat lagi ada 2 orang lelaki depan saya ni. Saya duduk dengan kawan saya. Kawan saya tu dah pencen lah kot. Dia kata baru-baru ni dia pencen. Dia kerja jabatan ukur. Jadi kita masa tu lah, kita masa student kan. Kita ni bodoh lagi lah. Dengar orang cakap pun kita rasa macam, apa je kat ini? Ada budak depan saya dia cakap apa tau. Dia kata, kau tahu tak? Dia cerita lah. Ada pub dekat sana. Dia tunjuk lah. Dia tunjuk tangan dia gitu lah. Kau tahu tak? Kalau kau pandai, dia kata, kat sana pub ni harga apa dia kata inilah kena stop ni lah, aku dia panggil lah. Dia panggil anjing bodoh. Saya ingat lagi. Dia panggil anjing bodoh. Kena stop ni gambar apa? Gambar budak. Dia kata, kalau kau pandai, kau kena anjing bodoh kat bawah dulu gitu. Kat bawah tu ada kedai arak. Kau kena berapa kaki. Dulu orang kata kaki-kaki. Saya tak tahu kenapa. Sebotol ni dia panggil kaki. Botol kaki Ustaz, botol tu kecil Ustaz. Sedang botol tu, botol kecap. Kalau botol besar apa kaki je? 2 kaki. 2 kaki, botol kecil? 1 kaki, botol kecap tu yang kecil. Tapi kalau minum kicap sekati mampus. Minum kicap sekati. Dia kata, aku kena 3 kaki kat bawah. Lepas tu baru naik. Naik minum sekati je. Dia kata atas mahal. Kat bawah tu kedai-kedai yang kedai India tu dia kata murah. Dia kata, kalau kau nak, kau buat cara aku. Bawah kena 5-6 kaki. Dia kata kepala dah weng. Dia kata naik atas minum sekati. Relax dengan muzik. Dia kata. Baru dia kerja jimat. Dia kata, pandai lah kau. Dia kata dengan kawan dia. Saya ingat perbualan ni tau. Masa tu saya tak tahu apa benda dia. Dia kata kena bulldog 2 kaki. Apa benda ni? Saya fikir takkan dia makan anjing. Tahu. Punya lah bodoh masa tu. Kita tak nak pergi. Saya syukur lah saya tak ada kawan yang sini. Ada kawan yang situ, yang dekat ITM ada. Tapi kita kenal dia, kita tak rapat dengan dia. Syukurlah saya tak rapat kan. Takut kita pun terikut tau, kadang kita terikut. Dia kata kena 2 kaki, 3 kaki. Kita kata apa benda 2 kaki ni? Dia cerita dengan bangga tau, dia tak tahu belakang orang budak ada belakang. Sebelah depan dia ada orang. Dia tak bisik tau, dia cakap macam kuat-kuat. Ini nama dia bangga. Saya biarkan dia pandang orang kiri kanan. Dia kat pandang kanan. Kalau macam ni sangat bahaya. Moga-moga Allah beri rahmat lah. Allah bagi dia rahmat, Allah beri kekuatan untuk berubah. Tapi waktu tu saya tak ada terasa doa itu. Sebab saya dengan kawan saya dengar dengan keheranan. Jadi balik ni kita tak cerita dengan budak-budak senior ni. Budak senior kata, ada seorang budak ni lah, budak tahun akhir. Dia kata, aku pun tak tahu sangat. Tapi aku dengar lah. Ini macam arak-arak lah dia kata. Orang dulu kalau minum arak, dia kata sekati, 2 kaki lah. Gitu dia kata. Aku faham. Sekarang dia, betul senior tu kata, kau jangan ikut kawan-kawan je ni. Tak ada, kita tak ikut. Kita dengar orang cakap. Kau jangan ikut, dia kata. Kawan saya ni, dia ni nak kata orang surau tak orang surau. Tapi dia suka nasihat junior. Tu saya suka dengan dia. Dia suka nasihat junior. Dia kata, kau jangan. Dia kata, kau tak budak-budak ni. Dia sebut nombor budak lah.
Kau dah teringkup dah belajar. Sebab ni lah kita. Sebab budak ni. Setiap minggu pergi kelam, minum benda ni. Lepas tu bungkus dia kata pergi bawa dekat Tasik Shah Alam tu minum. Dia cerita lah. Budak ni ada kawan bilik ni. Kau jangan ikut kata, kau sini kau baru tahun 1 kata. Kau lama lagi belajar. Saya syukurlah jumpa abang-abang yang macam ni. Walaupun kami tak panggil dia abang. Aku kau je. Dia tahun 3, saya tahun 1. Tapi cara dia cakap tu cukup mention lah. Best, budak-budak ni best. Budak ni best. Dia kata kau jauh lagi tau. Aku lagi satu semester nak habis. Pun kami tak berani buat benda-benda yang rosakkan kami. Best. Saya syukur sekarang bila saya ingat dapatkan kawan yang gitu kan. Walaupun dia nasihat ni cara aku kau tapi dia benda tu boleh menjadikan kita teringat panduan hidup kita. Mungkin sebab keikhlasan diri dia. Ni pengalaman saya ni. Pengalaman saya ni. Okey. Kalau kita, suatu dalam kitab kata kalau kita nampak orang berbuat dosa, kita nampak orang berbuat maksiat, sunat kita balik sujud syukur kerana aku tak buat. Ini dia cerita nak amarah ni. Dan ada kalanya merasa bangga dengan dosa. Apa contoh orang buat dosa tak rasa apa-apa? Bila tinggal solat, tiada rasa runsing dan kesal. Okey. Itu ciri 1, itu ciri 2. Ciri ketiga, sambung minggu depan. Wah. Ya, Ustaz. Tanda ni wah. InsyaAllah, Ustaz. InsyaAllah, Ustaz. Saya tanda ni lah. InsyaAllah, InsyaAllah. Saya tanda ni arrow ni. InsyaAllah, Ustaz. Mudah-mudahan kita dapat sambung untuk mengenal nafsu dan kita boleh belajar. Nak tanya boleh, Ustaz? Ya. Tak tahu lah, mungkin saya yang amarah ni bukan maksudnya marah ke? Selalu dengar kata amarah ke lain? Lain, marah lain. Amarah lain. Amaratul bisu. Sungguhnya nafsu amarah ni mengajak kejahatan. Bukan marah. Marah itu sifat lain. Okey. Lagi. Soalan. Ustaz nak tanya Ustaz. Nak tanya. Macam sifat badan ni sebahagian daripada nafsu amarah Ustaz. Ya. Badan. Dia mungkin dia dekat sifat dia kalau sifat marah ni dia nama madumah. Dia nama rumah. Tapi teruk mana marah dia tu, itu sama dia dekat amarah atau dia dekat lawamah. Ada orang marah-marah dia kesal. Jadi dia marah-marah lepas tu dia kesal. Lepas tu dia marah lagi, lepas tu dia kesal. Dia dekat lawamah. Tapi kalau dia marah-marah, dia bangga dia marah, dia tak kesal dia marah, itu dekat amarah. Okey, Diana. Sifat tu ya Ustaz. Taklah tetap pada amarah terus. Maknanya dia boleh pergi amarah dalam rumah. Boleh pergi lawamah, boleh pergi amarah, boleh. Okey, Diana. Ustaz, kita ni individu berada pada satu tingkat pada satu masa ke ataupun kita boleh ada 2-3 tingkat dalam satu masa? Boleh, ada 2 tingkat tu masa. Mungkin pagi ni dekat amarah, petang sekarang kat lawamah. Besok pagi nak turun balik, petang sekarang naik balik. Jadi nak stablekan dia ni pada mutmainnah, nak stablekan ni, kenal ciri-ciri amarah, lawamah, muhimah, kenal ciri-ciri mutmainnah dan sentiasa meletakkan diri kita dekat ciri mutmainnah. Yang kita akan belajar nantilah apa ciri dia. Dia boleh turun, dia boleh naik. Okey, cukup petang ni. Nanti jumpa Isyak. Siapa lapang jumpa Isyak. Kita nak baca bab lidah pada kitab Kifayah Al-Muqtadi. Saya dah buat slide dah. Nanti jumpa Isyak. Daripada surah Reko. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya muslimin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf semua, pasti banyak kurangan. Wabillahi alam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.